Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua yang hadir. Pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada media yang turut hadir bersama kita pada hari ini. Kami daripada gabungan Selamatkan Syria, yang merupakan gabungan NGO yang prihatin terhadap apa yang berlaku di Syria, krisis yang berlaku di Syria selama hampir 3 tahun. Pada bulan 3 bulan hadapan tahun ini berlangsunglah 3 tahun kebangkitan rakyat di Syria, yang kita menyaksikan lebih 150,000 rakyat Syria yang terbunuh di sana, hanya kerana mereka ingin menuntut kebebasan di negara mereka itu sendiri. Jadi untuk pada hari ini, kami daripada gabungan NGO bersama-sama prihatin terhadap apa yang berlaku di Syria pada ketika ini. Kita menyaksikan kepungan-kepungan terhadap beberapa tempat, terutamanya yang kita cuba highlightkan di sini adalah Kem Yarmouk, di mana terdapat pelarian-pelarian Palestin yang seharusnya mendapat perlindungan daripada kerajaan umat Islam, daripada kerajaan yang menyokong perjuangan rakyat Palestin. Tetapi pada hari ini kita menyaksikan mereka dikepung, mereka dibunuh dan kebuluran, selain daripada beberapa tempat lagi di dalam Syria, seperti di Homs, di mana lagi? Di Rutah dan sebagainya. Jadi oleh itu kita ingin menyatakan pendirian kita terhadap isu ini, dan kami berharap agar apa yang berlaku di Syria ini dapat diselesaikan serta-merta. Walaupun kita lihat sebenarnya rundingan-rundingan damai yang berlangsung di Geneva sedang berlaku, tetapi pembunuhan di Syria tidak berhenti, tidak ada rehat terhadap rakyat Syria, tidak ada keamanan, kerana setiap hari mereka dihujani dengan bom-bom, dihujani dengan peluru berpandu dan sebagainya. Jadi itu adalah perkara yang seharusnya berakhir serta-merta. Jadi pada hari ini kita bersama-sama dengan NGO yang prihatin dengan isu ini, dengan isu Syria. Di kanan saya Saudara Kamu Zaman daripada Aqsa Sharif, Dr. Said Abdul Halim Hassan daripada Halwan, juga merupakan wakil Halwan Palestin, Ustaz Shazli daripada Pertubuhan Gemar Malaysia, dan di kiri saya Saudara Syahrir daripada Malaysia Lifeline for Syria, Saudara Anwar, Exco Angkatan Belia Islam Malaysia, ABIM, dan di hujung sekali Saudara Zulkarnain, mewakili Ikram for Syria. Jadi pada hari ini kami ingin menyatakan pendirian gabungan terhadap apa yang berlaku di Kem Yarmouk. Izinkan saya bacakan pernyataan media kami bersama, dan seterusnya saya berharap agar setiap NGO menyatakan pendirian mereka dan juga komen terhadap isu yang berlaku di Syria. Bismillahirrahmanirrahim. Gabungan Selamatkan Syria hentikan kepungan Kem Yarmouk. Kekejaman Bashar Assad terbongkar lagi. Terkini dengan tragedi yang menimpa pelarian Palestin di Kem Yarmouk. Setakat ini 100 kematian dicatat akibat kebuluran dan terputus bekalan ubatan. Fakta ini kita ambil daripada laman web yang memberikan updates sekitar setiap hari, dan sehingga semalam 5 hari bulan Februari 2014, seramai 100 orang telah terbunuh akibat kebuluran di Kem Yarmouk. Gabungan Selamatkan Syria mengutuk sekeras-kerasnya
tindakan kekejaman dan tidak berperi kemanusiaan ke atas pelarian di Kem Yarmouk oleh rejim Bashar Assad. Kem ini telah terkepung sejak lebih 200 hari dan kini menjadi amat genting dan kritikal. Di samping sekatan bantuan, pelarian di kem tersebut juga berhadapan dengan serangan darat dan juga pengumuman oleh pesawat tentera rejim. Kita dah menyaksikan di Kem Yarmouk lebih 200 hari mereka terkepung dan ada usaha-usaha menyampaikan bantuan, tetapi malangnya usaha tersebut telah dihalang oleh tentera Bashar yang mengepung kawasan tersebut. Wanita dan kanak-kanak adalah yang paling terkesan akibat kepungan ini dan menyumbang kepada jumlah korban yang terbesar. Ini kita dapat saksikan daripada YouTube dan juga gambar-gambar yang kami edarkan. Kita lihat sebenarnya yang menjadi mangsa bukan daripada pejuang-pejuang semata-mata, tetapi yang lebih menyedihkan lagi, kanak-kanak dan wanita yang menjadi mangsa kebuluran, mangsa kezaliman di sana. Menurut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, kira-kira 45,000 orang di Yarmouk, kebanyakannya rakyat Palestin ataupun pelarian Palestin, dikepung oleh tentera kerajaan dan tidak mempunyai akses kepada bekalan makanan dan perubatan. Situasi mereka ini digambarkan berada dalam keadaan yang sangat membimbangkan. Krisis kemanusiaan ini semakin menjadi-jadi seiringan dengan konflik di Syria yang semakin berpanjangan. Semenjak tercetusnya konflik di Syria, sebanyak puluhan ribu pelarian Palestin di Syria telah terperangkap di kem tersebut demi mengelakkan pertempuran yang berlanjutan antara rejim yang setia kepada Bashar Assad dan para pejuang mujahidin pembebasan. Dunia tidak harus membiarkan pelarian kem Yarmouk terus ditindas dan dizalimi oleh Bashar al-Assad. Semua pihak, tanpa mengira kaum dan agama, harus bangkit bagi menyatakan tentangan kepada Bashar al-Assad yang semakin hari semakin menunjukkan kekejaman rejimnya tanpa batasan. Krisis ini memerlukan campur tangan dunia secara lebih tegas kerana pelarian Palestin yang seharusnya dilindungi telah dizalimi oleh kerajaan Syria. Di bawah pimpinan Bashar al-Assad yang sebelum ini dikenali sebagai pejuang pembebasan Palestin kerana memberikan ruang kepada Hamas untuk bertapak di Damsyik. Namun, peristiwa ini membuktikan sebaliknya. Kita tahu bahawa sebelum ini kerajaan Syria memberikan perlindungan untuk Hamas bertapak dan membina gerakan di Syria bagi menentang kezaliman Israel. Tapi pada hari ini kita lihat kerajaan Syria sendiri yang dipimpin oleh Bashar Assad telah membunuh pelarian Palestin yang mengharapkan perlindungan daripada mereka. Ini adalah satu bukti bahawa keikhlasan Bashar Assad sebelum ini dalam memperjuangkan isu Palestin hanyalah retorik semata-mata dan palsu. Oleh yang demikian, Gabungan Selamatkan Syria menggesa agar yang pertama, menghentikan serta-merta kepungan terhadap kem Yarmouk. Yang kedua, bantuan kemanusiaan dibenarkan memasuki kem dan dijamin keselamatan aktivis kemanusiaan. Yang ketiga, rakyat Malaysia yang prihatin dapat menghulurkan bantuan kewangan bagi mengatasi penderitaan pelarian yang menghadapi kebuluran. Yang keempat, kerajaan Malaysia mengambil langkah proaktif menggesa Badan Dunia, PBB dan OIC khususnya untuk meningkatkan tekanan ke atas rejim Bashar al-Assad supaya menghentikan kepungan dan pembunuhan ke atas rakyat Syria dan Palestin. Oleh sebab itu, pada hari ini, atas kesedaran ini, kami memanggil beberapa NGO, terutamanya NGO yang berkaitan dengan isu Palestin yang selama ini kita tahu telah berjuang dan bekerja untuk membantu rakyat Palestin seperti Aqsa Sharif dan Haluan Palestin untuk bersama-sama menggandakan usaha kita bersama-sama dengan NGO yang memperjuangkan Syria itu sendiri
bersama dalam satu gerakan untuk menghentikan apa yang dilakukan oleh tentera rejim. Jadi kita berharap agar sinergi yang kita cuba laksanakan pada hari ini akan dapat membina lebih kekuatan kepada usaha kita untuk menyelamatkan Syria dan membebaskan bumi Syria daripada kezaliman Bashar Assad. Wallahu alam. Jadi untuk itu saya ingin persilakan rakan-rakan daripada NGO-NGO untuk memberikan respon. Mungkin kita mulakan dulu daripada yang pencontoh Palestin. Daripada yang Palestin dahulu, daripada Aqsa Sharif, haluan Palestin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kerana hadir. Sebagaimana yang telah dibentangkan tadi tentang kes Yarmouk ni, mungkin kita merasakan dah sampai masanya kita wujudkan satu perkara yang mungkin dapat memberi impak yang lebih besar dalam usaha kita untuk memberi kesedaran, untuk mendapatkan sokongan ramai daripada masyarakat Malaysia terutamanya. Kan, sebab kes ni bukan masalah agama lagi, dia bukan masalah dia lebih kepada masalah kemanusiaan. Contohnya kita boleh bantu orang yang tak berdaya dikepung dan tak ada makanan masuk, tak ada apa semua yang boleh masuk. Nak keluar pun tak boleh, ada sniper semua tunggu kan. So this is more of macam perkara yang kita perlu mendesak. Bukan setakat ini, saya rasa bukan setakat NGO sahaja dah. Kan, dia lebih kepada isu yang memerlukan penlibatan yang lebih besar. Kita mengharapkan penlibatan kerajaan secara langsung, bukan setakat di Malaysia, mungkin yang di tempat-tempat lain. Ini ada dibincangkan, ada sebahagian daripada kita ada hadir dalam program dalam bulan Disember baru ni yang NGO dalam OIC. So berbincang mengenai penlibatan terhad NGO, kita boleh membantu setakat terhad, tapi kita mengharapkan penlibatan kerajaan, especially yang telah disebutkan tadi tentang OIC countries ni, yang dapat memberi impak yang lebih besar untuk mendesak. So insyaAllah itu di antara apa yang kita mengharapkan, yang kita boleh mendesak. Jadi apa yang dibentangkan pada hari ini sebagai usaha pencetus, insyaAllah kita nak menggerakkan satu usaha mencetus supaya bukan kita setakat tengok YouTube, tengok Facebook, tapi kita perlu melaksanakan sesuatu. Kita perlu mendesak, kita perlu mewujudkan sesuatu tindakan yang boleh membuahkan perkara yang lebih ada kesan pada masyarakat Islam secara umumnya, insya-Allah, secara khususnya. Jadi Aqsa Sharif bersama-sama dalam usaha untuk memainkan peranan sebagai pendesak ni, insya-Allah, supaya dapat kita mendapat sokongan yang lebih besar lagi dan usaha untuk memberi kesedaran bahawa kita perlu buat sesuatu. Bukan setakat mendengar, membaca benda tu dah berlalu, bukan setakat kita berretorik juga. We have got to do something, insya-Allah, dengan kesan yang lebih besar. Wallahu a'lam, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, satu perjumpaan dan juga bentangan yang cukup penting kita tengok dalam suasana hari ini. Haluan Palestin mengucapkan terima kasih kepada gabungan Selamatkan Syria kerana memanggil kita untuk sama-sama terlibat dalam sidang media kali ini. Pelibatan yang memang seharusnya lebih besar oleh kita sebagai badan NGO, dan juga yang diminta hari ini ialah marilah kita sama-sama seluruh rakyat Malaysia, tidak mengira bangsa dan agama, melihat ke dalam suasana yang cukup kritik, suasana yang cukup membimbangkan kemanusiaan hari ini. Pelarian dikepung oleh tentera dan juga terlibat dalam kepungan sehingga menyebabkan ramai yang menderita. Hari ini hari yang kita kata dah masuk lebih daripada 200 hari mereka terkepung, dan yang meninggal kebururan dah mencecah angka yang ke 100 ke 100 orang. Satu yang amat memalukan bagi dunia moden hari ini, menyaksikan begitu sahaja tanpa melakukan
tindakan yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang manusia. Dan kita menggesa semua rakyat Malaysia terlibat bersama, mengumpul dana bersama-sama dengan NGO-NGO kami untuk menyampaikan bantuan kepada mereka, menekan rakyat Malaysia, menekan pihak kerajaan untuk sama-sama terlibat, menggesa OIC, meminta OIC, meminta badan PBB untuk bangun dan melaksanakan sesuatu yang lebih memberi impak. Bukan semata-mata melihat dan tidak melaksanakan apa yang seharusnya nilai manusia itu sendiri sebagai seorang manusia. Wallahu alam. Hari ini kita melihat mereka, ini satu yang cukup memalukan kita sebagai seorang insan, menyaksikan manusia sedang berjuang mencari rumput, merebus rumput untuk hidup, untuk meneruskan hidup di dalam dunia moden hari ini. Manusia keluar untuk menangkap tikus, makan bangkai untuk meneruskan hidup. Halal bagi mereka makan anjing dan kucing untuk meneruskan hidup. Ini satu nilai yang cukup memalukan kita. Jadi seharusnya, sewajibnya kita bangun, semua kita yang nilai kemanusiaan, bangun untuk mendesak diri kita terlibat, mendesak seluruh rakyat Malaysia terlibat, mendesak kerajaan kita terlibat secara aktif, dan juga sehingga ke peringkat antarabangsa mendesak Bashar sendiri melepaskan kepungan ke atas kanak-kanak dan wanita yang tidak bersalah. Saya rasa insya-Allah marilah kita bersama-sama meneruskan duduk semula dan melihat tindakan yang lebih baik yang kita boleh teruskan insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Saya Nur Syazli Ramli, Naib Presiden 1 Pertubuhan Pemuda Gemar Malaysia, yang mana Pertubuhan Pemuda Gemar Malaysia atau singkatannya Gemar adalah salah satu NGO yang bernaung, yang turut bergabung di bawah gabungan yang penuh keberkatan ini, iaitulah Gabungan Selamatkan Syria, GSS. Bagi kami pihak Gemar yang mewakili suara anak muda, suara anak muda sentiasa bersama-sama, walaupun ada singkatan ada ungkapan nakal daripada anak muda, ada aku kisah kan. Kerana aku kisahlah, aku ambil tahu tentang apa yang berlaku kepada saudara kita di Damsyik. Khusus kepada tajuk hentikan kepungan ke atas Yarmouk Camp. Kedudukan Yarmouk Camp ini sebenarnya mungkin kadang-kadang kita terkeliru dengan Yarmouk Camp di Jordan. Ada juga camp pelarian independen yang tidak ditadbir oleh UNRWA ataupun UNHCR di Jordan. Tetapi Yarmouk Camp yang dimaksudkan di sini ialah Yarmouk Camp yang terkepung di dalam Damsyik itu sendiri, di dalam negara Syria itu sendiri, yang mana dikatakan lebih daripada 50,000 manusia yang menghuni camp tersebut. Dan turut juga dikatakan di dalam media kecil, dikatakan juga rakyat Syria yang terkepung juga turut berlindung di dalam camp itu. Tetapi mereka ini telah ternafikan hak mereka bagi mendapatkan bekalan makanan dan bantuan, sehingga kan Pertubuhan Palang Merah Antarabangsa dan juga Islamic Relief yang berpusat di dalam Syria itu sendiri, dan juga UNHCR tidak dapat masuk bagi memberikan bantuan secara tuntas kepada pelarian yang terkepung di dalamnya. Dan jika dapat pun baru ni tidak memadai. Hanya bekalan bantuan dilaporkan hanya mencukupi untuk lebih kurang di dalam 1,000 keluarga sahaja. Lebih kurang. Ya. Tetapi bagaimana mereka yang lain, dan mana kita lihat telah pun menelan nyawa sehingga 100 orang sehingga semalam, sehingga 5 hari bulan Februari 2014. Dan mengambil daripada sidang media ini, kita ingin berkongsi permasalahan ini, dan kita akan war-warkan kepada masyarakat di luar sana supaya sama-sama memberikan sebarang bantuan, yang paling kurang bantuan doa. Doakan kepada mereka agar mereka tabah dan dapat meneruskan hidup di dalam menghadapi hari-hari mereka di dalam kepungan tersebut. Dan di sini juga kita ingin mewar-warkan, kita ingin meluaskan sebaran media kepada kerajaan Malaysia, terutamanya kerajaan Malaysia, supaya melakukan tekanan yang lebih hebat secara diplomasi kepada pihak-pihak yang terlibat di dalam menyebabkan krisis kemanusiaan di Syria ini,
Dan dalam masa yang sama juga kita juga menyeru supaya kerajaan Malaysia menggerakkan pengaruh mereka di peringkat ASEAN, di peringkat antarabangsa, khususnya di dalam pergerakan negara-negara berkecuali 6, dan juga Pertubuhan Persidangan Islam Sedunia OIC bagi mengambil tindakan yang drastik dan juga lebih berkesan di dalam menangani permasalahan yang dialami oleh saudara kita di dalam Yarmouk Camp ini. Oleh itu saya menyeru kepada semua masyarakat, marilah kita sama-sama mengambil tahu, sentiasa kita kata menambahkan maklumat dan kita war-warkan kepada masyarakat supaya kesedaran masyarakat terhadap isu krisis Syria ini dapat diperluaskan dan dapat dan seterusnya akan dapat menjana bantuan yang lebih besar untuk membantu saudara kita di Syria, khususnya kepada saudara Palestin kita, Palestinian refugees yang terkepung di dalam Kem Yarmouk. Wallahu alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah. Pertamanya kami mengucapkan terima kasih kepada wakil-wakil media yang hadir untuk sama-sama kita melahirkan kegusaran dan juga keprihatinan kita mengenai apa yang berlaku di Syria, yang hakikatnya tuan-tuan dan puan-puan, yang kita highlightkan di sini adalah kepungan yang berlaku di Kem Yarmouk, yang terdapat di dalamnya ramai pelarian Palestin yang melarikan diri ke Syria. Dan akhirnya ketika konflik Syria ini berlaku bermula pada 2011, mereka juga akhirnya terpaksa sekali lagi berhadapan dengan konflik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan data yang diterima, 100 orang kematian dicatatkan dalam Kem Yarmouk. Dan hakikatnya bukan sahaja Kem Yarmouk yang terlibat dalam kepungan oleh rejim Bashar al-Assad, seperti mana yang disebut oleh saudara Naim sebentar tadi, ada juga bahagian-bahagian lain, tempat-tempat lain yang kini masih berada dalam kepungan, yang masih lagi meragut nyawa sahabat-sahabat kita yang berada di Syria. Antara yang disebutkan oleh saudara Naim sebentar tadi adalah di Ghutah, di Muadamiyat Ghutah. Ini adalah satu kawasan di pinggir bandar Damsyik, di mana kepungan yang dihadapi oleh Muadamiyat Ghutah ni bermula semenjak daripada Oktober 2012. Oktober 2012, yang sehingga kini jika dikira harinya lebih 500 hari telah dikepung. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang berlaku di Muadamiyat Ghutah ini, pihak rejim memberikan kata dua kepada rakyat yang berada dalam kawasan Muadamiyat untuk mereka rilis kepungan ini. Mereka perlu mengangkat bendera rejim Syria di atas tempat yang paling tinggi di Syria. Dan hanya selepas itu mereka akan ditawarkan dengan makanan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, perlu diingat, bantuan makanan yang disebutkan adalah hanya cukup untuk satu hidangan untuk seorang. Itu sahaja makanan yang dibenarkan masuk. Dan ini mengakibatkan ulama di Muadamiyat telah bersepakat untuk mengeluarkan fatwa bahawa harus bagi mereka untuk makan anjing dan kucing untuk meneruskan kehidupan. Dan ini beyond our imagination, luar daripada pemikiran kita, bagaimana pada zaman sekarang manusia masih lagi terpaksa makan anjing dan kucing untuk meneruskan kehidupan. Malah bukan sahaja itu, mereka terpaksa makan kaktus, mereka terpaksa merebus daun-daun dan rumput dan herba dan sebagainya semata-mata untuk meneruskan kehidupan. Dan angka kematian bukan sahaja di Kem Yarmouk, malah di kawasan-kawasan yang dikepung ini juga hampir setiap hari ada sahaja kematian disebabkan oleh starving, disebabkan oleh kebuluran. Dan insya-Allah satu lagi bahagian yang dinamakan sebagai homes yang telah dikepung lebih daripada 600 hari. Tuan-tuan dan puan, 600 hari, lebih 2 tahun telah dikepung tanpa sebarang makanan, tanpa sebarang minuman. Dan insya-Allah kita mohon doa sama-sama, insya-Allah melalui usaha yang dibuat oleh Malaysia Lifeline for Syria dengan dukungan daripada
NGO Islam seperti ABIM, Pertubuhan Ikram Malaysia dan juga NGO Islam yang lain. InsyaAllah kita doakan pada bulan 3, pertengahan bulan 3 kita akan mengusahakan satu perjalanan masuk ke Homs untuk menyampaikan bantuan segera kepada mereka yang sedang terkepung di dalam Homs. Dan fakta ini boleh didapati dalam laman web mengenai kepungan yang berada di Homs. Dan apa yang kita bincangkan pada petang ini mengenai Kem Yarmouk lebih melibatkan mereka yang pelarian Palestin yang berada di Syria. Namun perlu diingat, rakyat Syria itu sendiri juga masih lagi berada dalam keadaan yang sangat-sangat memerlukan. Justru tuan-tuan dan puan, semoga usaha yang dilakukan oleh Gabungan Selamatkan Syria ini dapat membuahkan hasil yang baik dan mampu untuk memberikan tekanan kepada kuasa-kuasa besar terutamanya dan kuasa-kuasa besar Islam, OIC khususnya, agar perkara yang berlaku di Syria ini yang telah berlangsung lebih daripada 3 tahun dan telah menelan 150,000, malah lebih lagi kematian. 11,000 daripadanya adalah kematian daripada kanak-kanak. Kita perlu hentikan perkara ini dan perlu untuk menyatakan penyediaan kita, Bashar Assad perlu turun dan benarkan kerajaan peralihan untuk berkuasa di Syria dan seterusnya jalankan seperti biasa pilihan raya dan mereka akan memilih ketua mereka sebagai pengganti kepada Bashar al-Assad. Jazakumullah khairan jazak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada wakil-wakil media yang hadir pada hari ini. Dan kita punya sidang media hari ini walaupun khususnya terhadap kempen untuk kita minta hentikan kepungan di Kem Yarmouk. Tuan-tuan dan puan, Kem Yarmouk ini seperti mana yang telah diterangkan oleh Ustaz Syazini tadi, bahawa dia terletak di dalam bandar Damsyik, di pinggir Damsyik, yang mana bukan hanya terdiri daripada rakyat Syria, tetapi kebanyakannya di dalam Kem Yarmouk itu ialah orang-orang Palestin. Dan tragedi di Kem Yarmouk iaitu kepungan selama lebih 200 hari ini, sebenarnya kita boleh tahu siapa itu Bashar al-Assad. Sebenarnya kempen yang kita telah buat sepanjang 3 tahun ini di dalam isu Syria ini ialah untuk kita berkempen tentang siapa itu Bashar al-Assad dan apa yang berlaku sebenarnya di dalam Syria. Dan akhirnya selepas 2 tahun baru rakyat sedar bahawa peperangan yang berlaku di Syria itu bukan hanya peperangan berdasarkan mazhab politik dan sebagainya, tetapi ia ialah peperangan yang mana asasnya ialah kezaliman, penindasan, yang mana perjuangannya, hakikatnya permulaan perjuangan rakyat Syria itu yang pertama sekali disebabkan kekejaman dan penindasan oleh Bashar al-Assad. Dan kononnya pada waktu itu, yang setahun, kalau tuan-tuan masih ingat, pada waktu awal berlakunya krisis di Syria, susah untuk kita explain kepada masyarakat siapa itu Bashar al-Assad. Masyarakat pada waktu itu amat susah untuk menerima bahawa kenapa kita mesti menggulingkan Bashar al-Assad, kerana atas alasan yang pertama pada waktu itu, kerana termasuk juga rakyat Malaysia mengatakan bahawa Bashar al-Assad itu pelindung pada Palestin dan pelindung pada orang-orang Palestin. Mesti semua orang ingat, Bashar al-Assad melawan Amerika Syarikat pada waktu itu, melawan George W. Bush, melawan Palestin dan sebagainya. Dan sedikit demi sedikit temelang Bashar al-Assad itu terungkai. Lebih-lebih lagi apa yang berlaku pada hari ini. Sekiranya benar Bashar al-Assad itu pelindung pada Palestin dan pelindung pada orang-orang Palestin, apa yang berlaku di dalam Kem Yarmouk ini amat menyedihkan, di mana kebanyakannya, majoritinya ialah orang-orang Palestin. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan masuk di dalam Syria, kalau tak masuk pun boleh tengok dalam Facebook, dalam internet, betapa kehancuran yang besar, kemusnahan yang besar yang berlaku di dalam Syria, yang mana nyawa-nyawa terkorban, bangunan-bangunan rata, kalau masuk dalam sana dengan roket-roketnya dan macam mana. Masuk saya memang one way ticket, maksudnya masuk boleh, nak keluar belum tentu. Tapi itu di pihak kita. Bagaimana orang-orang berada di dalam sana? Kita lihat orang-orang Syria tidak ada makanan. Orang-orang Syria yang tidak berada di dalam kamp, yang tidak ada makanan, yang kebuluran, yang akhirnya mereka makan kucing dan anjing. Apatah lagi orang-orang yang berada di dalam kamp. Cuba bayangkan tuan-tuan, di dalam kamp, yang mana camp itu of course yang pertama sekali bantuan itu yang diharapkan. Apatah lagi camp-camp yang di bawah kerajaan. Dan di dalam camp ini apabila disekat, tuan-tuan, apatah lagi, maksudnya lebih dahsyat, lebih teruk lagi apa yang dengan apa yang berlaku di luar. Yang 200 hari ini kebanyakannya mereka mati disebabkan kebuluran. Kalau tuan-tuan tengok gambar-gambar, mereka mati sebab kurus tinggal tulang, masya-Allah. Tak dapat kita bayangkan.
Ini apa yang berlaku ini kita boleh tahu bahawa siapa sebenarnya Bashar al-Assad. Dan sebab itulah kempen ini kita jangan memandang rendah tentang upayaan kempen-kempen walaupun dimulakan oleh entiti yang kecil, individu yang kecil, usaha yang kecil, tetapi sedikit demi sedikit kita mengharapkan supaya ini boleh memberi impak yang besar bermula dengan entiti yang kecil sehinggalah akhirnya kita boleh mendesak kepada peringkat kerajaan, mungkin kerajaan akan boleh menjadi sedar dan akhirnya kita boleh perjuangkan di peringkat dunia. Dan sebenarnya ini juga bertentangan dengan hak-hak asasi yang mana bukan setakat hak-hak ini dilindungi oleh undang-undang, tetapi hak ini dilindungi oleh suatu asas semula jadi, undang-undang semula jadi secara moralnya dan secara naturalnya dia dilindungi, dan dia dilindungi juga oleh bukan setakat undang-undang negara tetapi oleh perlembagaan, oleh piagam di peringkat antarabangsa iaitu di bawah Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dan ini juga seharusnya perlu dipatuhi oleh bukan setakat oleh pemimpin tetapi oleh setiap orang yang merasakan bahawa nilai-nilai kemanusiaan itu telah dicabuli oleh mana-mana orang, apatah lagi oleh mana-mana pemimpin dan oleh mana-mana kuasa dan seterusnya. Sekiranya kita merasakan bahawa tindakan-tindakan tertentu itu merupakan suatu tindakan jenayah, ya kita setuju bahawa Bashar al-Assad telah melakukan jenayah disebabkan tindakan-tindakannya, seperti mana melepaskan roket, bom, menembak, membunuh, menghalang makanan dan sebagainya. Itu merupakan tindakan jenayah dan kita seharusnya sedar bahawa criminal is not only done by an action, bukan pada tindakan, tetapi omission and silence also is a crime. Maksudnya peninggalan dan juga kita kata silence, silence di dalam bahasa Melayunya, diam dan tidak bersuara, itu juga merupakan suatu kesalahan jenayah yang mana sekiranya benda-benda yang telah terzahir di hadapan kita, kita tidak meluahkan sesuatu, kita tidak melakukan kempen terhadap jenayah ini, dan kita juga boleh dianggap sebagai is a crime. Dan inilah kita mengharapkan usaha kecil ini dimainkan oleh media, dan kita tahu the power of media, yang mana akhirnya media boleh mencetuskan impak yang besar terhadap kempen kesedaran. Dan mungkin setakat itulah saya daripada ABIM dan juga kawan-kawan daripada NGO-NGO Islam, bukan setakat perlu didokong oleh NGO-NGO, malah oleh setiap orang, setiap lapisan masyarakat dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih kepada wartawan-wartawan, media-media yang hadir, dan juga terima kasih kepada rakan-rakan NGO yang sama-sama kita bersolidariti dalam membela saudara kita yang dizalimi, baik Palestin ataupun Syria. Sebenarnya banyak yang telah diulas oleh rakan-rakan daripada NGO yang lain, dan insyaAllah di kesempatan ini saya mewakili Keram for Syria nak kongsi sedikit saja poin, iaitu antaranya ialah kita ni sebenarnya walaupun kita nama Malaysia ataupun kita dilahirkan Melayu, Cina, India, sebenarnya di sisi Allah benda tu tak ada apa nilai melainkan yang takwa. Jadi macam tu juga dengan isu Syria. Mungkin orang Syria dilahirkan Syria, orang Palestin dilahirkan Palestin, dan mereka diuji Allah sedemikian. Kita yang tinggal di Malaysia ini, yang berada di Malaysia, kita rasa macam kita jangan rasa itu masalah mereka. Ia juga adalah masalah kita. Dan kalau kita lihat seperti dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang. Maknanya kalau kita dalam IC kita Islam, kita belum tentu lagi beriman selagi mana kita tidak mengasihi saudara kita seperti mana kita mengasihi diri kita sendiri. Misalnya kalau kita di Malaysia ni, baik dari pihak kerajaan ataupun dari pihak kita sebagai rakyat, kalau kita hari ni makan lamb chop, kalau hari ni kita boleh makan roti, kalau apa ertinya roti dan lamb chop serta chicken chop yang kita makan tu, kalau orang Syria hanya memakan rumput, orang Palestin yang berlindung di dalam Syria hanya makan bangkai kucing dan anjing untuk sebagai makanan mereka. Begitu juga dalam kitab yang sama. Saya yakin bagi kebanyakan orang Islam di Malaysia, kitab hadis Nawawi ni memang semua orang ada lah, lebih kurang lah, hampir kebanyakannya lah. Sama ada orang gerakan Islam ataupun macam orang-orang kampung yang biasa mesti ada kitab hadis Nawawi. Dalam kitab yang sama juga ada hadis, man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah
dan hari akhirat, maka dia akan memuliakan jirannya. Jiran ni bukan hanya kita di Malaysia, tapi maknanya seluruh orang Muslim itu, yang mana sehingga kita tahu dari dalam konteks global ni, yang mana kita tahu Syria tu juga jiran kita. Maknanya kita sebagai satu ummah, sebagai satu badan, Palestin dan sebagainya. Maknanya label-label ini sebenarnya semuanya adalah kita punya saudara. Dan maknanya kata, macam mana nak cakap, kita memuliakanlah, senang cerita. Maknanya kalau kita dapat makan hari ni, kita takkan rasa boleh telan makanan tu selagi mana saudara kita tak dapat apa yang macam kita makan. Macam mana kita boleh rasa selesa, kita boleh tidur nyenyak dengan kenyang dan aman, kalau saudara-saudara kita tak dapat tidur pun. Kalau malamnya, ya, pengalaman sama-sama rakan-rakan NGO lain, di dalam Syria tu, malam-malam kami memang didendangkan dengan bunyi bom. Bom memang biasalah, tapi kalau dah penat sangat memang tidur lah. Tapi memang berdentum-dentam lah. Macam kalau hari tahun baru kan, Hari Raya Cina, itu dia bom skala kecil kan, tet-tet-tet. Ini yang sampai bergegar, low frekuensi kan. Jangan rasa macam bangunan macam nak roboh. Jadi macam mana tu? Okey, jadi begitulah sedikit lah yang kita cuba kaitkan. Maknanya jangan kita rasa Syria itu jauh, Palestin itu jauh dan sebagainya. Mereka juga adalah saudara kita. Dan apa yang berlaku ini, saya amat bersetuju dengan seruan rakan-rakan yang lain bahawa mendedahkan sebenarnya tembelang Bashar Assad. Memang sejak awal dulu, apabila kita cerita pasal kekejaman Bashar Assad, apabila kita cerita tentang isu Syria ni, ramai orang yang skeptik kan. Dia kata Bashar Assad ni kan main JMJ pun lalu dekat Syria, nak masuk ke Palestin tu lalu Syria dulu. Maknanya kononnya Syria ni memang dengan Palestin memang kancing lah. Tapi sebenarnya rupa-rupanya tak betul. Isu Syria ni mengangkat topeng-topeng Bashar Assad dan juga siapa yang berada di belakangnya. Jadi oleh itu Alhamdulillah maksudnya hikmah yang Allah telah tunjukkan, semakin hari semakin apa yang berlaku ialah maknanya pembebasan Palestin. Kalau bagi kita yang memperjuangkan Palestin, itu sebenarnya bermula dari Damsyik. Selagi mana Damsyik tidak dibebaskan daripada kerajaan yang kuku besi ini, selagi itulah Palestin tidak akan dibebaskan juga. Jadi untuk membebaskan Palestin sebenarnya bermula dari Damsyik juga sebenarnya. Jadi seruan kita, samalah saya mewakili Ikram for Syria amat menyokong seruan yang menggesa kepungan terhadap kem Yarmouk dan juga kem-kem lain di dalam Syria itu dihentikan, dan juga kita mengutuk sekeras-kerasnya kekejaman yang telah dilakukan oleh rejim Bashar, dan kita mendoakan semoga rejim yang zalim ini segera tumbang as soon as possible, insyaAllah. Itu seharusnya yang kita rasai selaku seorang mukmin. Dan suka saya ingin tegaskan bahawa perjuangan membebaskan bumi Syria ini bukan hanya terletak kepada rakyat Syria, tetapi kita sebagai seorang Muslim, seorang manusia, dan juga kerajaan, kita harapkan kerajaan Malaysia dapat bertegas dengan terhadap perkara ini. Saudara Zulkarnain juga dan rakan-rakan yang lain, kita sama ada kita pernah sendiri menghantar bantuan ke Syria dan juga ke Palestin. Sememangnya kita prihatin dan mengambil maklum terhadap perkara yang berlaku di sana, kerana kita melihat sendiri kezaliman yang dilakukan oleh rejim Bashar Assad dan juga Zionis. Kan, tak jauh bezanya, tapi kita tahu secara statistiknya Bashar Assad membunuh lebih ramai lagi umat Islam. Bashar Assad lebih zalim pembunuhannya, dan itu kita dapat lihat sendiri daripada apa yang kita bawakan ketika kita melakukan misi-misi kemanusiaan di sana. Okay, untuk itu saya ingin buka kepada floor untuk bertanya, pada media untuk bertanya soalan sekiranya ada.
Saya persilakan. Ada? Silakan. Berkenaan dengan kempen Selamatkan Syria ini, kita telah laksanakan bersama-sama dengan pelbagai NGO sendiri pun ada kempen-kempen mereka itu sendiri. Ia telah berlaku sejak 2 tahun lepas lagi. Kan 2 tahun kita telah melaksanakan kempen-kempen kesedaran tentang isu Syria, dan kita melihat isu ini semakin lama semakin berpanjangan, semakin serius krisis yang berlaku di sana. Dan salah satunya yang kita lihat yang terkini adalah berkenaan dengan isu pengepungan di Kem Yarmouk, di Homs dan di Rutah dan sebagainya. Dan selain sebelum ini kita ada misi-misi kemanusiaan seperti musim sejuk dan sebagainya, tapi sekarang ini adalah kebuluran akibat pengepungan, kebuluran akibat peperangan yang berlaku di sana. Kan kita telah sepanjang beberapa tahun ini kita telah menghantar memorandum kepada kerajaan Syria, kita telah menghantar memorandum kepada kerajaan Iran, kita telah menghantar sendiri memorandum kepada menteri luar negeri dan juga pergi ke Wisma Putra dan sebagainya bagi membawa isu ini agar isu Syria ini diambil perhatian dan Malaysia mengambil tindakan tegas terhadap apa yang berlaku di sana. Kerana kita harapkan Malaysia memainkan peranan yang cukup besar sebagaimana terdahulu dalam terutamanya isu Bosnia dan juga isu Palestin, sehingga Perdana Menteri sanggup menjejakkan kaki Gaza bagi menunjukkan satu komitmen terhadap perjuangan rakyat Palestin. Dan kita harapkan begitu juga dalam isu Syria, kerana ianya merupakan satu isu yang cukup signifikan terhadap ummah Islam, sebagaimana kita lihat Perdana Menteri Turki Erdogan telah melakukannya, bagaimana Presiden Mesir yang sah Dr. Muhammad Morsi telah menyatakan pendiriannya yang tegas. Dan kita harapkan Malaysia juga memberikan satu pandangan yang cukup tegas terhadap isu ini, sebagaimana pemimpin-pemimpin umat Islam yang lain yang berani dan bertegas. Jadi untuk itu kempen-kempen yang kita akan lakukan terhadap spesifik kalau Kem Yarmouk ini, kita akan mulakan kempen-kempen kesedaran melalui Facebook, melalui ceramah-ceramah yang kita akan lakukan di beberapa tempat, di masjid-masjid dan sebagainya. Itu memang kita tidak berhenti sejak beberapa tahun yang lalu. Wallahu a'lam. Untuk sedikit menjawab sebagai tambahan, di peringkat international, di peringkat antarabangsa, berikutan daripada satu hunger strike ataupun apa yang kata hunger strike ni, mogok lapar yang telah dibuat oleh seorang anak muda yang dinamakan sebagai Qusay. Qusay ini berada di Muadamiyat, Syria, dan dia telah berlapar semenjak daripada 3 bulan yang lepas. Dan selepas itu disebabkan oleh serangan yang berlaku di rumahnya, dan anak muda Qusay ini mendapat kecederaan dan beliau tidak lagi mampu meneruskan untuk mogok lapar. Dan selepas Qusay ini berhenti dengan mogok laparnya, ianya disambut oleh satu gerakan secara antarabangsa yang digerakkan oleh UK yang dinamakan sebagai International Solidarity Hunger Strike. Okay, International Solidarity Hunger Strike, Solidarity mogok lapar antarabangsa. Direct translation, yang telah dimulakan pada Disember 20, dan insya-Allah kita mengharapkan insya-Allah pada masa terdekat ini Malaysia akan bersama-sama bersolidariti untuk menyambut mogok lapar yang dilakukan oleh anak muda ini, dan memberi mesej, dan akhirnya memberi mesej kepada dunia bahawa di dalam Syria itu ada kawasan yang sedang dikepung,
dan ada ramai di antara rakyat Syria juga Palestin yang sedang menahan lapar di dalam, insya-Allah. Nanti kita akan maklumkan kita punya kempen hunger strike ini dalam masa terdekat. Terima kasih kepada Syahril. Jadi kalau ada pandangan lain daripada rakan-rakan NGO, kita akhiri dulu sidang media kita pada hari ini. Untuk sebagai pengakhirannya, saya ingin menjemput rakan-rakan seperjuangan untuk kita mengangkat satu poster yang kita edarkan untuk kita menyatakan mesej kita pada rakyat Malaysia dan dunia terhadap isu di Yarmouk. Kita diri. Ya. Ini gambar-gambar mangsa yang kebuluran di Syria. Okey, sekian terima kasih atas semua yang hadir.